Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini sedang mendengar sambil menonton CIC Podcast. Podcast. Bersama saya, Afika. Dan saya Cik Man, orang panggil saya Cik Cik Man. Man, ya. Cik Rizman, Ya, panggil Cik Man. saya. Okay, kita ada host baru hari ni. Nampaknya Cik Man join kita hari ni untuk Iya. topik hari ni. Okey, jadi selamat datang ke CIC Podcast. Thank Okey, you. sebuah inisiatif dan usaha CIC untuk rakyat Malaysia untuk mengupas isu-isu hangat ataupun isu-isu tentang pengetahuan, ilmu pengetahuan, especially kanak-kanak dan ibu bapa. Sekarang ni semuanya di hujung jari ya, Cik Mai? Betul tu Puan. Betul. Okey, Mm-mm. jadi jangan ke mana sebelum kita pergi yang lebih jauh. Ya. Okey, kita ada topik yang best hari ni. Aha. Okey, kita berehat sebentar, teruskan bersama CIC Podcast. Untuk pengetahuan semua, CIC Podcast adalah salah satu program baru yang dibuat khas oleh CIC untuk mengupas isu hangat dan bermanfaat berkaitan kanak-kanak dan ibu bapa. Jadi, Cik Mai. Okey, jadi jangan lupa untuk follow social media kami di CIC Ya. untuk info-info menarik sekarang. Contohnya kita ada Facebook, CIC Way Leader Sabon. Boleh je search Facebook CIC Way Leader Sabon. Kita ada Instagram CIC_Malaysia dan juga TikTok pun kita ada juga. Follow CIC Malaysia. Okey, so Yang paling insyaAllah. penting, kita punya Apa dia? hari ni podcast kat mana, Cik Mai? Okey, podcast Ha. kita akan siarkan di YouTube CIC Well Way Leader leaders, Sabon. Alright. Jadi, Cik Man, apa topik kita hari ni? Okey, Puan Fika. So Ya. hari ni kita punya topik ni dia macam agak seram. Seram, eh? Tapi dia bukan cerita hantu tau. Oh, bukan. Dia bukan cerita hantu. Sejuk-sejuk bukan? Okey, so sebelum kita reveal lah topik kita, Ya. kita nak bagi macam hint sikit lah. Especially untuk parents-parents kat luar sana, young parents yang ada anak-anak kecil. Sebab sekarang ni anak-anak sekarang dia punya exposure dia lain macam. Ya, betul. Pendedahan Pendedahan dia dia lain macam. selalu Tak macam pelbagai. anak-anak dulu lain. Ya, betul. Okey. Setuju. Jadi okey lah, tak naklah ulas panjang. Apa topik kita, Puan Fika? Ya, topik kita pada hari ini adalah child grooming dan Dan pedofilia. pedophile. Okey, pedofil. Yes. Faham kot. Okey, jadi Okey. kita perkenalkanlah tetamu Yes. kita hari Okey, ni, so Cik saya tak Mai. sabar nak perkenalkan kita Ya. punya speaker kita. Kita speaker lah, kita punya tetamu lah, tetamu kita. Tetamu, betul. Sebab kita nak santai, kita nak borak-borak aja. So kita memang jemput satu personality ni yang memang khas, yang kami rasa memang orang yang paling tepat lah untuk ulas isu pedofil dan juga child grooming ni. So tak lain dan tak bukan, kita persilakan Tuan Aki Fairuz kita. Selamat datang Tuan ke CIC Podcast. Terima kasih atas jemputan. Okey. Sihat apa khabar, Tuan? Saya sihat alhamdulillah. Okey, sedikit sebanyaklah sebelum kita teruskan, mungkin bagi sesiapa yang tak berapa mengenali Tuan Aki Fairuz ni, saya rasa ramai yang kenal. Kan? Mungkin sedikitlah Tuan Aki Fairuz untuk kenalkan diri sikit ke. Betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fairuz bin Abu. Kalau tadi Cik Man sebut tadi, Akhi Fairuz tu nickname sajalah. Itu Nickname. nama. Kalau dalam social media dia Akhi Fairuz Al-Jengkawi. Saya perasan tu. Al-Jengkawi tu dia merujuk kepada tempat saya lahir di Felda Jengka, Pahang. Oh, okey. Dia macam nama keluarga lah. Betul ke nama dia? Dia tak ada kaitan dengan Langkawi, tak ada kaitan dengan Jengkawut, dia kaitan dengan Felda Jengka. Tapi bunyi dia sedap tu. Cik Man asal mana? Saya asal Banting, Selangor. Banting, Al-Bantingi lah. Al-Bantingi lah. Kalau saya Melaka, Melakawi. Baik, berkaitan dengan topik kita kan, berkaitan dengan child grooming, pedofile. Sebenarnya kenapa saya menyebar awareness ataupun mendidik masyarakat berkaitan dengan isu seperti ni, sebab isu ni bukanlah satu benda yang sering dibincangkan walaupun ia berlaku, tambah-tambah dengan social media. Untuk pengetahuan lah para penonton, ya, sahabat moderator saya, MC kita pada hari ini, saya dulu belajar dalam bidang electronic engineering. Okey, memang tak ada berkaitan dengan psikologis, berkaitan dengan bidang counselling tak ada. Tapi semua tu saya mula dapat ilmu berkenaan ketika saya berkhidmat dengan sebuah syarikat ni, yang mereka ada rumah bimbingan remaja wanita. Nama dia Rodatus Sakinah. Rodatus Sakinah ni dia macam shelter home lah. Dia menempatkan gadis bawah umur 12 sampai 25 tahun yang mereka terlibat dengan seks bebas kan. Yang mereka ni pregnant, hamil luar nikah dan
pelbagai lagi masalah mereka. Tapi saya tak jaga budak-budak tu. Itu warden-warden lah yang jaga. Macam saya ditugaskan untuk pergi ke sekolah-sekolah untuk create awareness supaya jangan jadi seperti budak-budak tu lah. So di situ juga saya mengenali beberapa individu yang hebat lah. Antaranya apa namanya pakar ONG lah yang saya rasa ramai kenal. Nama dia Datuk Dr. Halina Haliza Siraj. Beliau ni antara pure yang banyak berkongsi tentang sex education di Malaysia. Saya rasa hampir 30 tahun. Okey. Ya, memang dia mendidik masyarakat tentang isu ni. Dan di situ saya banyak belajar daripada beliau lah. Dan selepas pada itu, bertahun kemudian saya bila saya bergerak sendiri, memang saya banyak lebih kepada menjurus pada isu pendidikan seksualiti, ya, isu berkaitan dengan sexual harassment, isu juga yang berkaitan dengan jenis seksual kanak-kanak. Jadi bila kita berkongsi topik ni, nak tak nak, kita bukan sekadar awareness, kita bukan sekadar sebarkan benda tu, tapi kita akan ada engagement. Maksudnya kalau kita share benda tu, orang akan rujuk kita lah. Ya, betul. Betul. Anak ada masalah, orang rujuk kita. Betul. So memang berlaku lah benda tu. Benda Kalau tu ada apa-apa berlaku memang lah. tanya kan lah, DM Jadi semua kan. bila kita share kat social media kita, macam saya pun ada share kat melalui YouTube. Kalau perasan channel ML Studio lah. Start daripada 2018. Jadi di ML Studio ni saya kongsi juga topik-topik seperti ni. Jadi orang datang rujuk kita. Dan bila orang datang rujuk kita, kita akan dapat masalahnya yang berlaku pada anak-anak, pada remaja, pada orang dewasa pada hari ni. Dan benda tu dia dalam keadaan macam kita nampak tip of iceberg lah. Maksudnya kita nampak isunya kat atas kan, tapi di bawah-bawah tu apa penyelesaian, apa punca, apa peranan dan sebagainya. Itu yang kita nak bincang hari ni. Ya, Ya. tuan-tuan. So menarik kan. Okay. Betul. So kita ni lah, kita pergi dengan lebih deeper lagi. So apa yang saya faham tuan pasal child grooming ni, memula saya ingatkan child grooming ni on the positive side lah. Macam kita sebagai parent, saya ada anak, Puan Fika ada anak, Tuan Akif ada anak kan. So kita nak groom anak kita jadi baik, jadi anak yang soleh insyaAllah bila dah besar. Tapi on this topic, sebab ni ialah merujuk kepada seorang pedofile. So dia child grooming ni lebih kepada macam apa, kita panggil dia predator lah. Betul. Dia akan cari mangsa dia, kanak-kanak ni, dia akan groom kanak-kanak tu sebab budak-budak kan, tak tahu dia pancing dengan apa untuk apa, dia ke arah yang tidak betul lah. Betul. Itu yang saya sepatutnya lah. faham lah. Kalau saya salah, tuan tolong betulkan lah. Baik, Silakan. kalau cerita tentang child grooming, memanglah bahasa grooming tu sendiri macam contoh anak kita kan. Macam mana kita nak dandan dia supaya dia pandai berdikari, berfashion sikit. Maksudnya fashion tu bukanlah yang melampau, tapi macam anak lelaki kan. Takkan nak pakai selekeh kan. Adalah cara, okay, kalau kau nak bersukan, ini pakaian kau. Kalau pergi formal, ini. Jadi grooming itu adalah bersifat yang baik lah. Tapi child grooming ni, dia kalau dalam bahasa undang-undang dalam Akta Kanak-kanak tu, dia panggil sebagai pengantunan seksual. In English kita panggil sebagai sexual grooming. Cuma yang jadi mangsa groom tu adalah kanak-kanak lah. Itu child grooming. Jadi ada word tadi yang Cik Man sebut tu yang sebenarnya tepat untuk menggambarkan child grooming tu apa? Memancing. Memancing lah. Pancing lah. Memancing tu macam mana cara? Yelah, dia nak Kita tak balik kan. Lepas, sebab apa kita nak dapatkan sasaran ikan kan. So bila kita tunggu kan, lepas tu bila dah dia dah dapat tarik apa namanya ikan tu ataupun kanak-kanak tu, dia akan buat apa? Dia akan main dulu, pusing-pusing dulu. Okey, kalau budak macam ikan tu nak pergi depan, dia lepas dulu sampai penat. Dan akhirnya ikan tu akan menyerah kalah dan akan dapat ikan tu. Tarik ikan tu lah. Jadi child grooming ni dia macam metafor dia seperti memancing lah. Jadi dalam tempoh memancing itu, pertama kat mana dia cari mangsa? Kalau ikan tu confirm lah sungai, laut kan. Budak-budak cari kat mana? Kalau zaman dulu, budak-budak ni dicari dalam secara di sekitaran lah. Kawasan kediaman, taman, ya, ataupun kat mana-mana lah budak ditemui. Kita sebenarnya, kalau dulu ingat tak ada talian nur apa namanya? Sekarang ni jadi talian kasih lah. Betul. Kenapa talian nur tu muncul? Kan, sebab dia bermula daripada kes adik Nurin Jazlin. Tahun 2007 yang kena colik kat Wangsa Maju tu. Tahun 2007. Sangat menyayat hati. Nama dia Nurin Jazlin, so jadi talian nur. Mula-mula daripada kisah dia lah. Kan, sebab dia bila dia dicolik tu,
dia dalam keadaan seorang diri. Mm-mm. 2007 dengan sekarang tak sama. Betul. Saya yakin ketiga tu masa maju tak sampai tak crowded macam Yes, sekarang. betul. Jadi mungkin ibu bapa tu percayalah keselamatan anak, tapi Mm-mm. akhirnya anak kena colik. Kan? Yang colik tu pula adalah orang dewasa yang sampai sekarang kita tak tahu siapa dan tak ditangkap. Yes, Dan apa jadi pada Adik Nur Jazrin, saya rasa semua kita yang dewasa ni kita tahulah betul. meninggal dunia, ya, dicederakan, bahkan di abuse yang teruk, sexual abuse yang teruk kepada bahagian kemaluan dan juga yalah sangat menyayat hati kan. Betul. Itu zaman dulu. Tapi hari ini bila ledakan teknologi, pedofil ni ataupun pemangsa ni dia akan mencari kat tempat yang lebih mudah lah. Kan? Kenapa nak pergi situ kalau ada mancing yang lagi senang? Kenapa nak pergi mancing kat sungai nak dapat udang kalau ada kolam udang sekarang ni? Betul. Tapi feel dia berbeza lah. Yelah. Jadi begitu juga dengan apa tu child predator ni, yang mana dia akan mula cari budak-budak di mana budak-budak berada sekarang. TikTok kan, ataupun Instagram. Tapi hari ini yang lebih banyak mereka kumpul tu kebanyakannya di games. Ini sebab game online. Bila game online, mereka ni ada interaksi, ada ruangan chat. Betul. Komunikasi dalam tu. Komunikasi. Kadang-kadang orang tak perasan melalui game. Ya. Tak kisah PUBG ke, Mobile Legend ke, ataupun Free Fire yang anak-anak main ni, Roblox ke. Komuniti seperti tu ada. Tapi sebenarnya berbalik, Cai Gumi kita dah faham proses memancing. Dalam memancing tu, memanjing. Kalau manusia ni ada pujukan, beri hadiah, galakan, memberi masa. Artinya semua cara-cara dia nak grooming budak lah, hingga budak tu percaya pada dia. Itu proses untuk dapatkan trust pada budak. Okay, berbalik kepada pedofil. Pedofil ni apa sebenarnya? Pedofilia ni dia adalah salah satu ketertarikan seksual yang keluar daripada normal manusia lah. Dia dalam kita panggil parafilia. Parafilia ni itulah maksudnya ketertarikan seksual yang melampaui batas manusia yang normal lah. So dalam parafilia ni ada pedofil pada kanak-kanak. Dan kanak-kanak ni pula spesifik. Kanak-kanak yang belum akil balik. Itu pedofil. Tu nak tahu dia punya range umur kan? yang Kalau range umur tu boleh kata 12 tahun ke bawah lah. 12 ke bawah kan. Tapi kalau budak tu dah macam berubah tubuh badan kan. Dah macam berbulu badan ni, dah akil balik kan, ataupun kanak-kanak perempuan yang sudah ada tumbuh payudara, dia tidak sasarkan budak-budak macam tu. Tapi yang disasarkan adalah budak-budak yang belum akil balik. Itu pedofil tu. Itulah. Dan dalam parafilia ni juga ada yang kita panggil sebagai fetish, yang tertarik pada sisi seksual kepada objek. Kan, pakaian, wanita yang bertudung kadang-kadang macam-macam kan. Fetish ni memang pelik-pelik. Kadang-kadang slipper pun jadi. Tengok slipper jadi macam terangsang. Ini masalah ni, diorang ni macam mana, tak betul ke? Sebab itu paraphilia ni semua sexual disorder. Dia ada masalah mental ke ataupun Dia mula-mula bukan ada masalah mental pun. Dia bermula pada habit, tabiat, bermula pada pornografi, dan menjurus kepada itu juga. Ada seperti itulah. Tapi macam pedofil, kadang-kadang ada kes dia bermula dia dulu kena child grooming masa kecil. Jadi bila dia dah besar, dia pula buat grooming pada budak. Sebab dengan cara itu dia dapat keseronokan yang dia dapat masa kecil. Kan? Kita jangan ingat ada anak-anak yang kena grooming ni, ada yang tak suka, trauma. Tapi ada budak yang suka. Kan? Apatah lagi kalau sepanjang dia membesar tu tak ada figure yang betul-betul dia rasa sayang dia, mak ayah dia kan. So, dengan orang-orang tu yang dia dapatkan kasih sayang. Itu benda yang sangat menyedihkan lah. So tu parafilia lah. Ada zoofilia dengan binatang pun jadi. Itu nama dia zoofilia. Necrophilia dengan mayat. pelbagai jenis. Ada pelbagai jenis. Tertarik nak tahu tau. Tapi yang kita bincang ni pedofil. Pedofilia kan. Kita fokus kepada pedofil Pedofil ni dia adalah istilah yang boleh kata baru juga. Macam contoh kita pernah dengar kan, rumours yang mengatakan Michael Jackson kan yang meninggal tu pun ada kecenderungan kepada pedofil juga. Sebab itu masa dia ada rumah dia di apa namanya Neverland ke apa yang dia bangun besar. Kan dia ambil banyak anak angkat. Anak angkat. Dan anak-anak angkat dia ni bila dah besar, Michael Jackson dah meninggal, baru dia reveal kepada masyarakat, dia beritahu yang dia pernah kena sexual abuse ketika zaman kanak-kanak kan. Tapi benda tak boleh siasat lah. Orang dah mati. Mungkin fitnah ataupun mungkin betul, kita tak pasti. Maksudnya kelompok yang suka kanak-kanak ni ada. Dan ia bukan zaman sekarang, daripada dulu lagi. Saya bagi contoh yang paling popular di Pompei. Kalau kita ingat Pompei ni dekat Itali lah. Yang mana mereka ni amalkan seks bebas, prostitution,
termasuklah isu dengan hubungan dengan kanak-kanak. Dia ada movie dia tu, Pompey tu. Pompey, tapi movie tu merepek je. Merepek Dia tak tunjukkan real kehidupan Pompey. Okey. Antara ciri-ciri penduduk Pompey, seks bebas, swinger, boleh bertukar hubungan. Kau nak buat hubungan dengan contoh suami isteri kau buat dengan jiran sebelah punya suami, jiran kau punya isteri buat dengan kau. Kita ni dok ingat kalau swinger tu yang swing boyan tu. Tu lah. Dia ada Swinger, term-term dia. swinger atau swap ni. Okey. Dia orang memang popular dan mereka juga mengamalkan aktiviti pedofil lah. Zaman tu kan kalau berperangan, kanak-kanak ni biasa akan jadi hamba. Cik Piramli kan jual manusia lagi untung pada niaga ni kan. Jadi Baling dadu. budak-budak dia jual lah jadi hamba dan mereka dibeli. Dan salah satu cara budak-budak ni jadikan hamba untuk memuaskan nafsu tuan-tuan mereka lah. Maksudnya benda ni benda yang dah lama. Kita seksual pada kanak-kanak dah lama. Tapi hari ni yang lebih bahayanya sebab dia datang dengan kecanggihan teknologi dan lebih canggih. Yes. Kan? Dan isunya yang terbesarnya adalah sejauh mana kita faham isu ni. Kan? Kalau kita tengok realiti masyarakat, bagaimana anak-anak kita dengan gadget hari ni, dengan handphone, kawalan, mereka ada di mana, cara mereka berbual. Sebab itu kalau yang menonton ni yang ada kesedaran, dia akan dapat maklumat dan dia akan terus bertindak. Yes. Tapi kalau ada orang dia tengok, dia tak relate dengan diri dia, so dia tak dapat apa-apa lah. Betul. Kan? Itu secara ringkas lah pedofil, ya. Child grooming tu apa. Gitu. So, nak tanyalah Tuan Akif Fairuz kan, macam mana kalau kita nak kenal pasti sebab saya pernah tengok, saya tiba-tiba tadi macam teringat ada satu cerita ni, dia pasal pedofil, tak ingat. Pedofil ni dia nampak memang normal tau. Dia normal. Betul. Orang tak tahu, tapi sisi gelap dia tu sebenarnya dia seorang pedofil. Jadi mengikut ni lah ilmu yang ada pada Akif Fairuz kan, macam mana kita nak identify orang ni mungkin dia Ada ataupun ciri-ciri tu. itulah saya tak tahu. Betul. Jawapannya tak boleh. Tak boleh Kita macam ni, kita sering dipotretkan. Kalau lakonan-lakonan di TV, cerita-cerita, orang jahat, muka dia orang jahat lah. Jahat, bengis, antagonis kan. Tapi real life-nya orang jahat bukan seperti itu. Kan? Macam orang ambil rasuah kan. Yes. Nampak kaya, nampak prestige kita. Memang tapi rasuah. Tapi tengok perut dia. Dia perut tu sebab tak work out. Begitu juga dengan pedofil. Kita tak boleh nak kenal pasti orang tu macam mana. Dia ada parut kat muka ke, jalan compan camping ke. Dia boleh jadi pada sesiapa. Sebab pedofil ni dia boleh datang kat sekolah, guru. Dia boleh datang tenaga pengajar di Mat Tafiz. Betul. Kan? Dia boleh datang Yes. di kawasan perumahan. Pun ada kes dulu kan yang dekat Mat Tafiz tu kan? Kan? Dia boleh datang kes-kes begini. Dia boleh datang individu tu boleh ada di mana-mana, bahkan dalam rumah. Dia macam pedofil ni ada dua. Satu dia tertarik eksklusif terus pada kanak-kanak. Maksudnya budak sampai dia mungkin tak kahwin, kalau kahwin pun cerai kan. Pada eksklusif dengan kanak-kanak. Yang kedua boleh. Dengan budak dengan orang besar. Kalau dengan budak boleh, dengan orang besar boleh, that means dia mungkin ada kat rumah. Dia kahwin dengan isteri dia, tapi dia tarik pada budak-budak. Itu yang lebih bahaya. Jadi jawapan mudah saya adalah kita tak boleh nak kenal. Sebab mereka ni boleh represent diri mereka sebagai orang yang baik, dikenali dalam masyarakat, popular, mungkin mengajar benda tentang agama, tapi akhirnya ketertarikan pada benda itu. Kan? Itu yang parents kena alert lah. Sebab kadang-kadang ada parents yang terlalu percaya dengan individu. Masyarakat kita kan mudah untuk percaya dengan orang yang dirasakan baik bila tengok dalam social media. Tambah-tambah dalam TikTok sekarang pening saya tengok orang-orang yang muda-muda yang diangkat sebagai ulama kan. Padahal kita pun tak tahu latar belakang mereka kan. Jadi hati-hati. Kadang-kadang mereka menggunakan teknik seperti inilah. Membina trust dulu dengan benda-benda macam ni. Bukanlah kita nak bersangka buruk kan. Macam kadang-kadang kita kena, sebab ada juga kes yang parents ni dia tak percaya dekat anak dia. Dia macam bila anak dia cakap satu, betul ke, mengarut lah. Jangan fikir yang tak tapi sebenarnya daripada anak tu sebenarnya kita dah kena ambil serius tu sebenarnya kadang-kadang anak tu. Sebab itu kalau macam isu pedofil ni, kalau kat barat kadang-kadang berlaku dalam gereja kan, antara student yang belajar situ dengan dia punya yelah pihak di church tu sendiri. Jadi kita tak boleh nafikan dia berlaku dalam semua kelompok masyarakat. Bukan isu agama, tapi nak bagi tahunya dia manusia tu sendirilah. Kan? Kita tidak boleh kalau dalam negeri kita bila kita nampak berita keluar cabul cucu kan, ataupun guru cabul budak kan, buat harassment pada budak.
aman seksual pada budak. Kita kata, oh inilah orang Islam Melayu kan. Nak buat macam mana? Malaysia majoriti adalah Malay kan. Jadi itulah cerita yang keluar. Jadi kalau di barat tu cerita-ceritanya pedofil juga. Tapi siapa? Kan orang tak sebutkan tentang agama, tapi pelaku tu sendiri. So kita kena betulkanlah mentaliti tu. Ya, kita pun tak tahu kan sebab kadang-kadang benda ni boleh berlaku di dalam keluarga kita sendiri Ya. ataupun di kalangan kita. Macam sebelum ni tuan saya ada anak juga dan anak saya lelaki. Saya ialah lelaki atau perempuan saya masih tetap risau betul. Ya. So jadi mungkin ni melibatkan lebih kepada awareness kepada parents lah. Macam saya akan survey dulu untuk anak saya tempat yang sesuai. Sebelum saya ada survey beberapa tempat. Dan salah satu tempat ada juga tempat yang ditubuhkan dikelola oleh suami isteri. Ya. Hanya suami isteri, tiada cikgu yang lain. Di rumah pengasuh ke? Di rumah pengasuh lah. Okey. So saya bila saya tanya ada teacher lain ke, tidak ada dan katanya hanyalah suami dan isteri. Saya dan suami saja yang menjaga anak-anak dan ada beberapa orang anak di situlah. Jadi sebagai parent saya rasa macam saya risaulah. Sebab saya rasa benda ni pun walaupun anak saya lelaki saya tetap rasa risau. Dan bila saya tahu baru-baru ni sebenarnya di situ memang ada masalah dan suaminya sendiri adalah pedofil. Dan saya rasa bersyukur sebab saya tak memilih tempat itulah. Tapi jadi macam mana tuan kita nak bagi parents, maksudnya bukan kita nak ada mindset yang semua lelaki itu adalah itu kan, Ya, tapi kita tak nak prejudice lah. ya betul. Jadi sebagai parents kan mungkin apa yang Kita perlu ada satu benda yang berhati-hatilah Ya, dalam ya. membuat keputusan nak hantar anak kat mana-mana ni. Sebab kebanyakan macam contoh macam saya duduk kat Kedah. Kalau kat Kedah ni kos sara hidupnya rendah sikit lah. Macam kat sini ibu bapa berkira-kira nak hantar anak pengasuh ke, tadika ke. Kalau anak tu lagi kecil lagi kena bayar mahal kan. betul. Jadi mereka akan kadang-kadang cari maklumat-maklumat tentang pengasuh ni kat social media. Orang iklankan dia buat mengasuh anak kat dalam grup Facebook semua. Jadi kita nak dah urgent kan. Itu yang kadang-kadang dapat pengasuh yang dah apa-apa. Dulu kan ada kes ada yang pengasuh yang dia tak tahulah macam mana dia jaga budak 5 bulan yang sampai berlaku hentakan pada tengkorak sampai meninggal dunia. Lepas tu bila parents datang, parents tanya mana anak dia, lepas tu pengasuh tu kata ada orang colik. Kan? Padahal anak dia tu dia letak kat mana? Dalam jais. Kan? Kes tu lah. So pengasuh ni antara ciri-ciri yang ibu bapa perlu tahulah. Memang kena ada duit lah. Maksudnya ada duit satu. Lepas tu yang kedua ni bagaimana kita nak melihat orang yang nak kita hantar tu orang yang boleh dipercaya. Satu, kalau kita tak kenal sekalipun kita kena make sure lah dia perlu ada satu, ada tak individu di rumah tu lelaki, atuk dia ke kan, bapak kepada pengasuh ataupun suami dia, anak dia ke yang ada di rumah. Kalau anak tu yang kecil dalam pembelajaran, yang tak sekolah. Ataupun suami yang tak bekerja, ataupun atuk yang dia jaga. Ini semua kecenderungan ni boleh jadi pemangsa. Lepas tu yang kedua, bila di rumah pengasuh ni kadang-kadang perlu juga kita buat kita panggil bukan spot check, panggil apa tiba-tiba kita datang kat rumah Visit lah, kita melawat tempat tu. Kita melawat tempat tu secara tiba-tiba. Kan mungkin lawatan mengejut je tu. lawatan mengejut. Lawatan mengejut. Kan? Barulah terkejut. Kita kena tahu bagaimana kaedah yang digunakan. Sebab orang sekarang ni dia bukan boleh ngasuh budak pun. Sebab tu kadang-kadang saya kalau rumah pengasuh ni saya risau anak-anak kalau tidur tu tidur je kan. Adakah sebab dia orang mengantuk? Budak-budak aktif. Betul. Kan ada diberi ubat ke ataupun dia herdik dimarahi ke. Kalau ada tadika premis-premis pun yang tolak budak tak makan tampar sebab apatah lagi pengasuh kan. Benda yang melibatkan kanak-kanak ni benda yang besar kan. Jadi setiap benda ni memang perlu ada satu komitmen yang besar lah dalam Kementerian Pembangunan Wanita, Pendidikan yang mana nak membangunkan anak-anak ni. Kalau tak, kita tak naklah jadi mangsa. Selain daripada tu, kita kena tengoklah daripada segi pengasuh tu sendiri. Contoh pemakaian. Sebagai contoh kadang-kadang ada hantar kat pengasuh, dia yang ngasuhnya perempuan. Lepas tu dia ada pasangan dia. Pasangan dia pengkit. Pengkit perempuan yang tomboy-tomboy yang suka pada perempuan yang dengan ada rantai, seluar pendek semua tu. Hantar kat situ. Kalau fikir logik, kau percaya ke untuk orang tu jaga anak kau? Betul. Kan? Lepas tu kita juga boleh bertanya kan berkaitan dengan bagaimana anak-anak ni diuruskan ketika mandi dia. Adakah mandi sama-sama bogel kan ataupun
diasingkan, ada tak ajar anak-anak ni cara nak menguruskan diri. Kalau tak ada, memang akan jadi masalah. Hmm. Sebab bukan sekadar anak tu dapat impak buruk kepada orang yang jaga dia, tapi Hmm. sesama kawan-kawan lah. Ya, Ini Betul. yang kadang-kadang budaya berlaku mandi bersama, Mm-mm. budak-budak tengok kawan punya kemaluan, Mm-mm. kan main apa sentuh-sentuh zakar kawannya yang lain. Benda Hmm. ni jadi benda yang biasa. Sebenarnya tak boleh. Betul. Walaupun mereka masih lagi kanak-kanak, tak boleh. Jadi kita kena Kena ubah ada kebiasaan. double effort lah untuk kita lebih Mm-mm. alert, kan. Kita hantar anak pada siapa? Ni anak kita, kan. Kita nak serahkan pada orang lain untuk membentuk anak kita. Jadi kita kena lebih cakna lah tentang benda ni. Mm-mm. Betul lah. Tu antara benda-benda yang kita buat lah. Betul. Jadi Betul, penting betul. parents kat luar sana bab nak menghantar Ya. anak ni kena pastikan Mm-mm. Janganlah asbab murah apa tu semua. Jadi keselamatan tu yang paling penting. Betul. Ya. Okay. Satu lagi, Mm. kalau contohlah kan, kita rasa macam nak murah ke apa semua, ada orang fikir hantar anak aku balik kampung lah, suruh mak aku jaga. Tu jadi masalah pula nanti. Betul, Lepas tu betul. tak bagi duit pada mak. Itu pun salah So lah itu kan. saya faham Betul. lah, zaman sekarang ni memang suami isteri bekerja, anak nak kena hantar sekian-sekian. Saya yakin kalau perempuan ni diberi pilihan, dia pun tak nak kerja sebenarnya. Yes. Nak jaga Betul. anak. Betul. Tapi sebab desakan ekonomi itu sendiri membuatkan keduanya perlu bekerja. Setuju. Jadi kalau kita kenal kawasan kejiranan kita yang rapat-rapat lah, rumah-rumah ni yang boleh jaga anak, kita tahu dia pun anak dia pun bagus, perform kan. Mungkin boleh bincang, boleh tak jaga anak Yes. dia semua kan. Mm. Saya rasa orang yang kita percaya dan kita kenal tu lebih bagus daripada orang yang ada kawasan kejiranan yang kita tak kenal. Betul. Kita dapatkan maklumat daripada iklan-iklan di Ya. media sosial saja. But Itu bahaya. sekarang ni senang nak buat duit especially dekat kawasan bandar kan, sebab especially orang yang contohnya tak bekerja kan, dia tahu yang kebanyakan penduduk dekat bandar ni pasangan yang bekerja. Jadi aku Mm-mm. tak kerja, boleh buat duit ni, Ya. buka taska lah. Tapi Betul. sepatutnya diorang kalau nak mengasuh ni kena ada Betul. lesen kan. Ya, lesen Betul, satu. betul. Lepas tu taska ni dia ada radius dia. Dia tak boleh terlalu dekat-dekat. Tapi sekarang langgar je. Mana Betul, ada ikut betul. dulu radius dia paling saya tak pasti berapa ratus meter. Tapi Ya. kadang-kadang ni corner lot sini ada, hujung sana ada lagi. Kan? Yes. Merata-rata. Betul-betul dulu saya duduk kat satu kawasan tu tak cakap lah. Memang setiap blok ada tempat kan. So macam tak ada kawal selia benda tu. Kita nak macam mana? Kita banyak kawasan perumahan yang baru muncul. Tapi isunya institusi pendidikan tu sendiri kan. Yang kurang. Itu baru tadika, belum sekolah rendah. Hantar anak punyalah jauh, satu sekolah 5-6 ribu orang. Tak banyak sangat tu, 3-4 ribu kan. Itu isu lain lah. Isu lain. Tapi pun kita anak-anak ni macam-macam benda kita fikir lah kan. Betul. Okay. So menarik kan tuan-tuan. Itu ilmu yang kita dapat hari ni berkenaan dengan child grooming. So kena ni kena ingat, maksudnya child grooming ni ialah satu term yang memang bukan term yang baik Tuan Aki. Child grooming ni memang dia dah dihaskan, dia punya term tu child grooming ni untuk ke arah yang itulah, untuk pedofile dia groom anak tu supaya jadi mangsa kepada pedofile tu sendiri. So berdasarkan apa yang kita dah dengar, apa yang Aki dah kongsi Terangkan, sebelum betul. tadi, kita cuma nak tahu jugalah berdasarkan dengan ilmu yang Aki ada, macam mana kita nak jaga anak kita ni, ataupun nasihat-nasihat yang kita boleh bagilah dekat parents, macam ni kita nak cegah daripada berlaku dekat anak sendiri. Satu macam ni. Selepas PKP, saya nampak memang ramai ibu bapa yang betul-betul memberikan handphone 100% pada anak lah. Yes. Kalau dulu mungkin dengan izin. Pinjam handphone mak bapak bagi. Tapi hari ni kebanyakan saya pergi ke sekolah, majoriti memang ada handphone sendiri. Yes. Betul. Dan itu benda yang betul, dan itu adalah kesilapan yang besar juga. Kan? Benda yang betul bagaimana? Maksudnya anak-anak dia tidak ketinggalan lah, yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu bapa lebih senang untuk berhubung dengan anak. Tapi sejauh mana kita memberikan pada anak tu dalam keadaan anak bersedia untuk menggunakan gadget tu. Sebab kita tahu ada benda bahaya kat rumah kita, daripada kecil kita kata pada anak kita, jangan sentuh, dia bahaya. Pisau. Kan anak sampai sekarang tahu pisau tu tajam dan bahaya. Tapi ada tak kita sebut bahaya gadget tu? Yang kita kata jangan main handphone, dah cukup tidur. Tapi pernah tak berbincang, bagi tahu ada benda yang kat sini, benda-benda seperti grooming ni boleh berlaku. Sebab itu kalau anak-anak tak diberitahu, tak dimaklumkan, dia pun tak tahu yang benda tu akan datang. Tambah-tambah kalau anak ni yang rasa sunyi kat rumah, yang dia tak tahu nak buat apa, dan tiba-tiba masa nak tidur ada orang teks. Nak buat apa tu, sihat tak kan?
Nampak seorang je boleh tak saya teman kan. Mhm. Sian adik. Adik ada berapa orang kat rumah kan. Mak ayah buat apa. Ini proses-proses untuk dapatkan maklumat. I see. Kena hati-hati. Lepas tu bila dah dapat maklumat dia tanya pula sekolah kat mana kan. Kadang-kadang benda tu boleh mungkin merujuk kepada penculikan, tapi yang lebih saya takut dia membawa kepada grooming tu sendiri lah. So bila budak ni dah layan, yelah engkau kalau kat rumah adik-beradik pun main handphone, mak bapak engkau pun kerja, mak bapak pula kerja shift siang malam semua kan. Lepas tu dia budak ni dengan gadget, dia buat layan orang lah. Layan orang. Kalau budak lelaki dia tak kisah siapa-siapa dia layan je, kawan ke siapa. Kalau budak perempuan, kalau lelaki ke siapa dia layan je. Dalam proses melayan ni kadang-kadang dia tak sedar ada pedofil yang sanggup buat fake account untuk grooming budak-budak. So bila dah selesa, mula dia akan uh, dia akan tukar topik tu kepada benda-benda yang seksual lah. Sebab itu child grooming ni dia ada 6 step. First dia akan target kat mana mangsa tu ada. Social media kan. Kemudian yang kedua dia akan bina relationship lah. Maksudnya dia akan buatkan budak ni percaya Macam Selesa. create bond ke, create bonding. Lepas tu yang ketiga ni dia akan buat relationship tu dalam bentuk yang istimewa. Abang angkat, adik angkat, bagi hadiah, orang yang disayangi. Sebab itu kadang-kadang budak yang kena grooming ni, antara ciri-ciri dia, kita tak nampak yang dia tu rasa takut. Sebab apa dia nak takutnya? Dia kalau contoh, kalau anak tu dia handphone selalu top up habis kan. Kata kalau dia pakai prepaid lah, orang tu bagi. Kan? Kalau tak dapat masa, orang tu bagi masa. Tak dapat perhatian, orang tu bagi perhatian. Jadi benda-benda ni yang kita panggil grooming. So di mana mak bapak dia ketika tu? Tak tahu. Jadi bila dia dah dapatkan masa kepercayaan kan, dan saya ringkaskan tadi 6 step tu, lepas tu baru dia akan sexualize relationship tu lah. Boleh cerita tentang pornografi, hantar benda yang tak sepatutnya. Dia ajar pula budak tu untuk hantar gambar tanpa pakaian kan, ataupun buat video seperti ni hantar kat saya kan. Kalau kamu bagi, saya akan bagi kamu duit. Benda-benda macam itulah. Jadi sejauh mana ibu bapa nak beritahu bahaya handphone tu sampai ke tahap itu. Kalau kita sendiri pun tak tahu benda-benda ni boleh berlaku. Dan anak-anak ni kalau handphone ni, kalau ada benda yang tak elok, kena cakap apa benda yang tak elok. Itu pentingnya komunikasi tu lah. Kan? Macam anak saya tu memanglah, kita faham anak-anak dia main handphone memang satu benda yang susah lah nak kawal kan. Memang kita membebel lah. Cuma dalam benda ni kena alert kan. Apa yang anak tengok, dia layari apa, sebab benda tu is very important lah. Kita takut akhirnya dia terklik satu benda, dia akan pergi lagi. Kan? Jadi apa yang saya nak sebutkan pada ibu bapa, bila anak guna gadget, janganlah berikan saja. Install lah apps tertentu. Dia ada macam-macam, Covenant Eyes ada Google Family, Google Link semua kan, yang boleh menghadkan penggunaan handphone anak. Install kat kita dengan anak. Google Family for parents, Google Family for child. So connect antara dua handphone. So kita boleh pantau anak cari apa kat Google, search apa history melalui YouTube. Pukul berapa mereka boleh guna, boleh block handphone tu depan contoh 9 malam sampai 7 pagi. Kita boleh buat. Persoalannya kita nak buat dia. Kita dah banyak kerja. Tapi tak nak, kena buat juga. Kan? Tu saya nak beritahu. Satu lagi kesan yang besar kepada budak yang kena sexual grooming ni, satu, trauma, takut, malu kalau orang tu ugut nak sebarkan. Kalau kau cerita, nanti aku share kat kawan kau. Aku ada nombor kawan kau. Kalau kau share nanti, aku beritahu pada ayah kau. Kau yang malu. Itu yang step yang kena maintaining control tu. Maksudnya dia akan psycho budak tu lah. Kau beritahu, benda tersebar. Kau beritahu, kau yang malu. Itu yang budak akan terus je. Ni takut lah. Then kita tahulah bila dah trauma sebenarnya akan berakhir dengan depresi segala bagai lah. The second is yang masalah. Sedap. Tadi trauma yang kedua sedap. Yang seronok ni yang masalah. Dia seronok tu sampai tahap bila dia dah berpisah dengan predator pertama, dia akan cari predator yang lain pula. Dia akan melayan ni semua, melayan. Efek daripada itulah. Melayan handphone dan mungkin dah remaja sikit bertemu orang, have sex, dan benda tu akan berulang lagi dan lagi sampai ketagih dengan seksual. Itu kalau nak perempuan, nak lelaki. Homosex lah. Tapi pedofil ni dia tak tertumpu pada satu jantina Tak saja. ada. Dia kedua-dua jantina. Yang dua-dua dia puas. Itu masalahnya. Dengan budak lelaki jadi, dengan budak perempuan pun jadi. Tak usah saya, yang pedofil ni pun boleh jadi perempuan dan juga lelaki lah. Kebanyakan lelaki ya. Kebanyakan lelaki. Betul. Perempuan ni kurang lah, tapi ada juga. Kan? Itu lah. Cuma disasarkan tu macam saya sebut,
kedua budak. Macam puan kata tadi anak lelaki pun kena jaga betul. Dulu kan orang kata jaga anak perempuan lagi susah jaga sekanan lembu kan. Sebenarnya tak Betul. betul. Kedua anak susah. Betul. Sebab anak kita manusia bukan lembu. Jadi Okey, itulah. jadi itulah. Kita dah dapat sedikit, apa orang kata, banyak dah sebenarnya info dan perkongsian daripada Tuan Akhi Fairuz. So, jadi masa sangat selalulah Cik Itulah. Mak jealous saja Jealous kan. masa ni. Tak Cemburu. puas nak tanya ni. Banyak lagi nak tanya. Agaknya belakang tabir lah ya. Jadi insyaAllah InsyaAllah, mungkin akan ada betul. topik lagi. Ya, kita mungkin akan ada topik lagi. So, jadi sampai sini sajalah ya, Cik Mai. Kita nak ucapkan terima kasih Ya, kepada terima kasih kepada Fairuz betul. kerana sudi menjadi tetamu pada episod Kali kali ini. ini. Ya. So kita jumpa lagi Ya. pada episod CIC Podcast yang seterusnya. Betul. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.